Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari semua. Selamat datang dan terima kasih kepada anda semua kerana dapat meluangkan masa untuk menonton segmen Bual Bicara Takaful High Five pada hari ini. Saya Hasri Hamidan daripada Malaysian Takaful Association MTA merupakan perantara anda pada hari ini. Dan untuk pengetahuan semua, webinar ini dijalankan secara langsung di platform Zoom dan juga Facebook Live MTA. Buat penonton di FB, jangan lupa like dan share live session kita pada hari ini. Dan saya percaya masih ada mereka yang di luar sana masih lagi sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari sambil anda dengarkan apa yang akan kami bincangkan dalam segmen Bual Bicara Takaful High Five pada hari ini. Mungkin kita telah masuk kepada minggu ketiga tahun baru. Orang cakap masih baru lagi, tidak terlalu lewat lagi bagi saya untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada anda semua. Saya pasti penonton semua juga telah melangkah ke tahun baru 2023 ini dengan penuh azam dan orang cakap kesungguhan yang jitu. Baiklah para penonton sekalian, bagi sesi Bual Bicara Takaful High Five pada hari ini, kita juga akan membawakan beberapa perubahan dan penambahbaikan di dalam penerbitan, pengisian dan juga tetamu jemputan. Buat pengetahuan semua juga, segmen Bual Bicara Takaful High Five ini telah memulakan siarannya pada Ogos 2022. Kami bersiaran hampir saban minggu dengan membawakan pelbagai topik yang menarik, khususnya dalam bidang kewangan Islam dan pastinya takaful, kerjaya dalam bidang takaful, bersama dengan tetamu-tetamu jemputan yang terdiri daripada mereka yang telah melakarkan kejayaan dalam bidang ini. Dan juga pada penghujung tahun 2022 kami bawakan segmen edisi khas juara bagi mengiktiraf dan menghargai pencapaian bagi mereka yang telah dinobatkan sebagai penerima anugerah dalam majlis penganugerahan Takaful Star Award 2022 yang telah berlangsung pada bulan November 2022. Baiklah, bagi memulakan pada sesi kedua pada tahun ini, kita telah menjemput ke studio kita bersama kita seorang tetamu yang merupakan top achiever. Beliau ni boleh dikatakan baru berjinak tetapi telah melakarkan kejayaan yang besar dalam bidang ini. Baiklah, saya ingin mengalu-alukan kehadiran dan memperkenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini, Puan Siti Haja bin Muhammad Fahmi, yang merupakan seorang takaful advisor dari Great Eastern Takaful Berhad. Selamat datang, Puan. Selamat datang juga. Terima kasih kerana jemput saya, Cik Asri. Kami berbesar hati mendapat seorang tetamu pada hari ini yang merupakan seorang yang hebat, beliau telah melakarkan banyak pencapaian dan beliau akan berkongsi, specialnya pada segmen hari ini, beliau akan berkongsikan satu topik yang saya rasa amat menarik. Kita nantikan sebentar lagi. Baiklah, sebelum itu, sebelum kita berbual lebih lanjut dengan Puan Siti Haja, sedikit latar belakang mengenai Puan Siti Haja, di mana beliau ini adalah merupakan MDRT qualifier bagi tahun 2022. Betul. Hebat orangnya. Dan beliau juga adalah merupakan qualified trainer. Yes. Selalu bagi training lah ni. Not yet, sebab insyaAllah soon to be, tapi for now belum lagi. Okey, itu dia. Hebat orangnya dan beliau ni kan saya difahamkan beliau ni baru berjinak, bukanlah baru berjinak, hampir dia kata dalam tempoh 2 tahun pun Bulan keempat baru 2 tahun. Bulan 4 April nanti baru anniversary 2 tahun. Correct. Tetapi beliau adalah merupakan MDRT qualifier dan kita akan
congkel bagaimana beliau memperoleh kejayaan itu sementara nanti. Oh baiklah, antara kejayaan-kejayaan yang telah beliau capai juga, beliau telah menerima banyak penganugerahan, antaranya Chairman Award, Champion Rookie Agent, Top Persistency dan pelbagai lagi. Dan kalau saya nak nyatakan ni memang sampai hujung rancangan nantilah kot, kan kejayaan. Tahun kedua. Nasib baik baru tahun kedua. Baiklah. Selamat datang Puan. Sekali lagi kami amat berbesar hati. Baiklah. Orang cakap kita dah masuk ni tahun ni baru je minggu ketiga. Betul. Kan? Seperti yang saya cakap tadi, tak terlalu lewat lagi untuk saya ucapkan selamat tahun baru dan selamat tahun baru Puan. Selamat tahun baru juga. Okey. Sebelum kita pergi kepada soalan yang a bit serius yang untuk boleh tak rasanya Puan sekadar untuk kejayaan pada tahun perjalanan di tahun 2022 yang lepas. Bagaimana Puan rasa, adakah pencapaian telah dihadapi pada tahun lepas, adakah mencukupi ataupun tidak? Dan pada tahun ni, tahun baru ni, apa yang Puan nak capai, lebih ke atau mungkin ada agenda terbesar ke mungkin pada tahun ni? Mungkin Puan boleh kongsikan pada penonton? Okay, first thing first, thank you so much once again to Encik Asri. Terima kasih, sama-sama. Walaupun kurang sihat, tapi bersemangat. Itulah. Jadi terus macam, Hajar, let's do this. Itu. Okay, first thing first, orang kata sebelum kita start, tak kenal maka tak cinta. Kalau saya kenalkan diri dulu lah. Right? So nama saya Siti Hajar bin Fahmi, so boleh panggil saya Hajar. Ataupun nama di social media platform saya, orang gelarkan diri saya Eja. Ataupun Eja Fahmi. Yes, okay. So sebenarnya, actually I'm a mom of two. Alright. Dan saya merupakan graduan untuk sarjana komunikasi di UiTM Shah Alam. Sebelum tu saya pemegang dari segi broadcasting, which is apa yang ada di studio hari ini macam memang familiar saya last time. Okay. Dan lepas after that saya graduate, saya try untuk buat public mature sebenarnya. Alright. Tapi dia tak berapa kena dengan jiwa saya, because saya bukan jenis yang suka duit. So saya rasa get back to study once saya dah graduate. So kat situ saya masuk Pertubuhan Keselamatan Sosial, which is PEKSO. So it was the best journey, di mana kat situlah segala-galanya titik saya bermula, di mana value yang I want to do more. This is not enough, I want to do more. Benda yang saya ada tu memang best, tapi saya nak buat lebih lagi. And then long story short, saya jadi perunding takaful waktu tu sama pandemik, sebelum kita bergerak lebih lagi. Saya rasa macam this is the right time for me untuk saya keluar dalam apa yang saya nak, because of saya nak bagi lebih. Macam tadi soalan Cik Asri, okay Hajar, apa you nak buat pada tahun yang baru ni? You nak pergi lebih dan lebih, apa lagi nak buat? Saya nak melahirkan satu pelapis di mana takaful ejen yang memegang dari segi sudut compliance, dari sudut quality business, di mana orang yang akan demand for your service, demand for your perkhidmatan. So sebenarnya benda ni Cik Asri, before saya berhenti, saya dah tender my resignation. Apa yang saya buat itu tak? Apa yang saya buat Cik Asri? Saya cari satu past research, di mana dekat Google semua orang boleh research, di mana kat situ takaful agent must foster public understanding of takaful. Alright, so tulisan daripada Jasir Jamal dan juga Adi Safri. So kalau orang-orang yang kat luar sana, which is kat sini ada antara klien saya juga yang share to this sebagai penonton, dan juga my trainer juga ada, dan juga my great leader juga ada. So inilah artikel yang saya baca dan saya pegang sebelum saya jadi perunding takaful 100%. Dekat situ Cik Asri banyak sangat orang kata resepi dan juga tips yang saya pegang. Sebab itulah saya rasa saya boleh achieve MDRT pada tahun lepas. Okey, menarik sekali ya. Saya tertarik ni, Hajar. Boleh saya panggil Hajar je ya? Boleh ya, saya panggil Hajar je lah. Saya amat tertarik sekali. Ini sebab saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya telah berada dalam industri ini hampir lebih pada 20 tahun. Kan? Yalah. Tapi masih belum ada kekuatan untuk orang cakap melepaskan apa yang kita ada dan menceburi orang cakap bidang kejaya dengan bekerja sendiri sebagai perunding takaful. Itu saya belum ada kekuatan itu, dan tak tahulah pada umur yang dah segini ni kalau saya tak pasti. Tapi dari seorang dari seorang yang mempunyai pekerjaan
dan orang cakap sumber pendapatan yang tetap, Yes, yang correct. kukuh. Tetapi dalam sekelip mata bertukar, membuat decision Ya, yang orang cakap saya pasti decision tu amat sukar sebab ini akan menentukan masa depan kita. betul. Kan? Betul tak Hajar? Betul. Bagaimana Kekuatan. kekuatan tu, bagaimana bolehnya bermula titik ucapan, okay, that's it, I want to go for it. Yes. Bagaimana boleh bermula tu dan sampai orang cakap boleh sampai tahap ni, Okay. mencapai dengan MDRT. Yes. Bagaimana tu? Sebab saya masa itulah saya cakap nak belajar Kekuatan tu. tu. Macam mana sampai? Hmm. My mother was working at Perkeso for 35 and 36 years. Wow. 36 years. Wow. Right? In the industry Wow. agency Wow. pertubuhan keselamatan sosial. Betul. So you bayangkan Mr. Asri, antara 5 orang adik-beradik, saya yang terpilih yang orang kata dapat menyambung legacy my mom. Betul. So my mom dekat umrah sekarang, semoga dimudahkan urusan. InsyaAllah, amin. So you bayangkan Mr. Asri, macam mana I want to tell to my mom that I nak berhenti pergi jalan yang lain. Okay? Sebab my mom, dia dah buat keduri dah kat taman I. Anak aku dah kerja sini, anak aku dah kerja sini. Pak aku ni semua jiran. Betul. Kat luar. Betul. So I was like afraid. Okay, macam mana I want to tell to my mom that I'm not orang kata ready for apa yang my mother sampaikan. So selama 3 tahun saya bekerja di Perkeso. And then saya terbaca satu orang kata Instagram, satu orang kata motivator lah. Dia kata makanan favorite kita, contoh macam nasi ayam my mom, belum tentu lagi favorite untuk anak. Okay, belum tentu favorite kita. Betul. It was my mom punya favorite, tapi belum tentu kita. Betul. Mungkin my mom tak setuju apa yang I buat sekarang, tapi dia akan memberkati apa yang I buat and dia akan setuju later. Analogi yang begitu menarik. Analogi yang begitu menarik. Saya ni niat saya, kalau saya berhenti, saya nak mak saya sebelum dia padam esok, saya okey, saya dah selamat. Mak jangan risau mak. Okay, so saya ada call my friend, which is my best friend waktu zaman universiti dulu, iaitu Sufian Suhaimi. Dia orang yang sama juga, dia anak cikgu. So anak cikgu ni kita nak comfort zone tau. Semua orang nak duduk dalam comfort zone di mana ada majikan, di mana ada blueprint sendiri. Benda tu dah biasa. Okay, so I call Sufian Suhaimi, I cakap, babe, aku nak buat something yang out of the box, which is kau as an entrepreneur. So macam mana kau yakinkan kau punya mak macam tu kan? Hajar, mak kita nak selamat je. Dia nak kita selamat je. So kau jangan risau, benda tu akan come later. So alhamdulillah aku dah selamat, aku percaya kau boleh buat. So I cakap dengan my mom, if you not approving like today and now, and even though I cakap macam ni tau, Cik Asri, dia kata, Hajar, kau jangan bagi tahu semua orang kat susu tu kau berhenti. Masakanlah, mak tahu lah orang tanya, kau dah dapat kerja tetap, gaji okey, tumpuk pegawai tapi sibuk nak berhenti. Malu mak macam tu kan. So I was like, ish. Then dia gunakan media my dad. It's my abah. Panjang Cik Asri dia tulis. Itu saya katakan bukan tak apa aja. Itu adalah naluri seorang ibu. Dia hanya nak melihat anak dia berjaya dan bahagia. Selamat itu dia. Teruskan. My dad cakap, Hajar, kau fikirlah benda ni. Dulu abah pun macam ni. Kita kerja makan gaji ni kira okey. Anak cukup tak payah nak kaya. The thing is, I'm not to be like nak kaya. I nak jadi diri I nak to give people and value. I nak give more. Sebab kerja saya, hari-hari, almost every day, Cik Asri, saya masuk rumah orang sakit. Pintu je ada katil. Orang bedridden terbaring dengan pampers, dengan susu. So, macam, walaupun orang tu I tak kenal, one day, my friend akan jadi macam ni if let's say I'm not helping them. So start slowly, saya sendiri ada takaful dulu. Because I know that benda ni tak cukup. We want more. We want orang kata like compatible and relate to each other. So I rasa okay, akta wajib is akta wajib, which is yang so-so yang you guys ada, akta 4, 800 di mana untuk membantu korang. Itu adalah akta yang wajib je. You tak buat, you kena compound. So takaful ni adalah optional untuk you. You layak, you boleh carum. So waktu tu I feel that I kat tempat yang di mana I membantu orang untuk bagi pampasan, di mana diorang dah kena. Orang kata kemalangan dah berlaku, kematian dah berlaku. I cannot give. Okay, so bila I tanya, okay pakcik, okay, umur 50 sekarang, dah kena stroke, anak ramai. Saya tanya pakcik lah, saya pengurus kes, saya tanya dia. So my department is a return to work punya department, so you guys research yang di mana membantu masyarakat untuk kembali bekerja. Right? So I tanya dia, uncle, orang berinsurans, uncle ada insurans tak? Uncle tak cover tak? Ada. Sebelumnya uncle pakai company benefit. Uncle pakai company benefit. Okay, now macam mana uncle? Uncle dah kena medical board. Jawapan yang sama. Jawapan yang hampir I think sama dan untuk orang ramai di luar sana. Aku dapat PSS tak dapat.
buat benda ni sebab lebih ni aja yang Betul. so tak ada lah nak, kalau ada pun PA, personal assistant off. Tu dari segi dia punya medical expenses dan sebagainya. Betul. So waktu tu lah terbit satu hati di mana I think that I need to give people more. I need to share my value to all the community out there that inilah ejen takaful diperlukan sebenarnya untuk you guys semua. Betul. Tapi I benci takaful ejen. I benci culture menjual. Macam so dari situlah I baca past research pasal takaful agent, foster, public understanding dan sebagainya. This is the effortless in the business if you do and start something yang really, really quality and compliance. Alright. Among my policy holder, about like 400 people, I bukakan satu-satu polisi untuk diorang. Sebelum diorang ambil dengan saya. Maksudnya itu belum yang tak ambil lagi ya. Yang tak ambil maksudnya lagi beramai lah. Yalah. So that's why I fikir the ethics agent yang kat luar sana, normally lah, orang kata like normally kita yang I sendiri experience belajar takaful agent. When you sign up the plan whatsoever, the polisi dapat kat you pun you takkan buka. Betul. You takkan buka. Betul. You only buka bila once you dah kena baru this is not what I expected. I nak cover ni, rupanya tak cover pula. Betul. Nampak tak? Betul. So kat situlah I fikir no, I cannot do that. I can start from simple, and bulan 4 which is bulan pertama yang I attach with my program namanya Get Busy program, Get Busy Undergrad Instance. So if you guys looking for one program yang bagi you full in terms of training dan sebagainya, you can search for Get Busy. So I attach with Get Busy. Ada ramai trainer yang mengajar I. So waktu tu I telling to my husband, I cakap sayang, Fairul Iqbal nama dia, I cakap I nak orang yang demand my consultation. Fairul macam, aku ni dah baru masuk, confidentnya kamu nak. But the thing is, when it really happens, and people demand for your consultation because I give them all the structure, the plan. I bukakan polisi, I tengok dia layak ke tidak. If let's say dia tak layak, apa dia boleh buat? I cerita pasal akta wajib. Akta 4, 800, 789, semua I cerita. Dan oleh dia rasa lega lah. That's the thing yang I buat. Betul. Menarik sekali kupasan daripada Hajar. Saya amat tertarik sekali. Itulah. Tetapi saya rasa previous employment tu membantu. Kerana ialah berada dalam situasi institusi perkeso, which is I think more or less similar, sama dengan apa yang dalam industri kita provide, iaitu memberi bantuan kepada orang. Ia membantu decision untuk terus menjerumuskan diri ke dalam bidang ini dan menjadikan bidang ini sebuah kerjaya yang telah membuahkan hasil. Saya pasti sangat kan. Maaf, macam Puan Hajar cakap tadi, saya tak sihat berapa sihat, tapi tak apa. Okey, kerana saya bersemangat dengar Hajar berkongsi bagaimana beliau start, dan saya tertarik juga yang beliau juga pada mulanya tidak percaya dan amat orang cakap tak berapa suka dengan ejen-ejen, wakil-wakil takaful ataupun insurans. Saya pun sama macam tu kan. Tetapi bila kita berada di dalam bidang tu, kita baru tahu kan. Kerana saya rasa dululah kan, bagi kita bila kita menyebabkan orang tak suka dengan kita tu sebab connotationnya you hanya nak menjual. Hanya menjual. Dan Hajar telah mengupasnya dengan elok sekali, cantik sekali, kerana saya rasa kita kena tukar perception orang. Betul? Daripada kita menjual, lebih baik kita kata educate orang. Apa yang kau perlunya, awareness, dan come up with their needs. Betul tak? Their needs, keperluan kan? Betul. Baik, cantik sekali kita ni untuk penonton di Zoom dan juga FB, anda boleh bertanyakan sebarang soalan di ruangan chat ataupun komen. InsyaAllah nanti Puan Hajar akan cuba menjawab dan mengupas segala persoalan. Saya pasti penonton di luar sana banyak soalan yang diberikan kepada Puan Hajar. Baiklah, Puan Hajar. Dalam 2 tahun orang cakap dan bermula dalam menceburi bidang ni dalam situasi orang cakap keadaan pandemik. Betul. Ya. Jadi cabaran dia tu saya rasa pasti berbeza, double kan? Berdouble dan berbeza. Sepanjanglah 2 tahun ni
boleh Puan share apakah cabaran-cabaran utama? So waktu pandemik lah, Yes. obviously. Yes. Okay, kita start pandemik waktu tu kes macam agak sikit. Maksudnya macam kita boleh manage lagi lah. And saya berhenti waktu second pandemic wave datang, which is case yang satu hari 11,000. Betul. So I was thinking like, am I doing the right decision, like left my job and then like grab apa yang opportunity yang ada. So I call my sister, Encik Asri. I cakap, Nakia, aku nak berhenti ni, betul ke? I don't think that this is the right decision because it's a pandemic, alright? So takut ni sebab orang hilang kerja, orang kerja retrench, and I ni dah ada kerja permanent, GLC pula, rugi lah kalau I lepaskan kerja, alright? Tapi my sister sejenis very stiff, dia kata macam ni dia tak ada orang kata kau adik aku kena being baik, no. Dia cakap macam ni, Hajar, this business in takaful, nothing is orang kata proven untuk orang yang macam kau boleh buat, orang macam tu boleh buat. Betul. And even you pernah buat sale before, ramai juga yang kandas dan takaful. So kalau kau nak buat, aku takkan tunggu. Betul. Begitu tegas dia. And then I was thinking like, okay fine, this is it. And you know what? Disebabkan itulah saya sebenarnya mengambil kesempatan yang sangat tinggi di mana waktu pandemik itulah orang punya kesedaran sangat tinggi. Betul. Because orang tak masuk office. Betul. Bila orang tak masuk office, pergerakan you memang limited kepada rumah. Betul. And I tell you, almost every single hour, Cik Asri buat apa? Pegang phone? Betul. Kan? Betul. So you akan Betul. So you tidur pegang phone, makan pegang phone, you order Grab, everything, semua you pegang phone. So you akan nampak, Eja Fahmi buat awareness, Eja Fahmi buat awareness. So people get influenced to all my contents. So I grab that opportunity. So that's why, waktu orang takut nak jual takaful, I fikir, my trainer ada dengan I, kita banyak plan kat luar sana, which is you kena expert to setiap produk you. So I fikir, ramai agent yang go for big size case, tapi I tak. Sebab I memikir dari segi sustainability untuk orang mencarum, and dia rasa this is the beauty when it comes to this plan, I want to go for long. So I mencari plan yang untuk diorang memberi coverage yang sangat besar, caruman memang confirm diorang boleh mencarum. So that's why amongst of my hundreds of my clients mencarum sehingga hari ini tanpa ada satu pun yang potential lapse state and PRI 100% sehingga ke hari ini. Alright, so I grab that opportunity. So apa yang kita takut sebenarnya Cik Asri tak jadi seperti mana yang kita fikirkan. So that's why waktu itulah I grab the opportunity, create the awareness, make all the content. So apa konten yang I buat semua dekat my Instagram, which is Eja Fahmi. So daripada titik bulan 4 sampai sekarang tak pernah satu hari pun saya skip. Wow, orang cakap. Inilah dia kata satu bukti juga, orang cakap we leverage on technology. Because we are evolving. I think untuk berjaya dalam bidang ni juga we have to evolve. Dan orang cakap kena faham keadaan situasi semasa, betul tak? Betul. Kan? Timeline. Kalau kita cakap, because orang cakap kalau kita masih lagi ditakut lama, mungkin kejayaan tu boleh kita kecapi, tetapi tidaklah sepantas yang macam mana Eja dapat. Kalau Encik Asri kata saya pantas, my sister, my brother-in-law lagi pantas. 2-3 kali pantas. Wow, okay. So Encik Asri pun boleh start. InsyaAllah kita akan berbincang. Okey, penonton, saya rasa Puan Hajar ni banyak benda yang dia nak share sebab dia perjalanan dia tu daripada corporate ke bidang seorang usahawan. Kita panggil ni sebenarnya kita di Kejaya ni as entrepreneur. Dan juga orang cakap kita berkongsi pengetahuan dengan orang ramai, awareness, kerana buat pengetahuan semua kadar orang cakap the penetration rate on takaful ni masih lagi rendah. Dan there's a lot of opportunity that outside there yang kita rasa kita ni bertanggungjawab untuk memberi pendedahan dan pengalaman dan pengetahuan kepada mereka yang di luar sana untuk faham tentang keperluan dan kepentingan perlindungan takaful. Itu dia yang orang cakap, dan peluang betul seperti mana Eja cerita, walaupun dalam pandemik, statistik memang dah menunjukkan yang walaupun dalam pandemik 2 tahun yang lepas, orang cakap antara industri yang masih lagi berdiri kukuh adalah kita. Takaful dan insurans. Dan Eja amat betul tepat sekali apa yang dia cakap. Bila pandemik ni datang, baru orang cakap pengetahuan dan awareness tu lagi tinggi.
orang cakap orang dululah cakap, dia katakan kita kalau apa tak terantuk belum nak tengadah kan. Itulah. Jadi bukan kita nak cakapkan bersyukur dengan adanya pandemik ni, tetapi dengan adanya situasi dan isu ini dia memberi pendedahan yang lebih. Betul. Baiklah. Alright, tadi Eja ada cerita sikit-sikit lah. Dia katakan akta, orang cakap apa akta pekerja. Apa. Sebenarnya sidang penonton semua, itu yang akan kita kupaskan dan itu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Saya difahamkan sebelum kita mula siaran tadi, Hajar dia mengatakan dia akan membawa, sebab berdasarkan pengalaman beliau, semasa berada di Perkeso dan juga sekarang berada di bidang takaful ini, di situ beliau ingin berkongsi pada pendengar semua dengan satu topik yang saya cakap tadi amat menarik, iaitu Akta Pekerja versus IFSA. Yes, Akta Kewangan. Akta Kewangan. So apa yang best? Apa yang best, dan saya terkejut bila diberikan kata, Puan Hajar ni nak berbincang. Ini kita nak berbincang pasal akta ke ni kan? Jangan. Tetapi orang kata bahasa pasar. Kan? Faham. Jadi menariknya saya rasa perbincangan kita pada hari ini, dan Puan Hajar akan mengupas apa yang dia maksudkan dengan akta pekerja dan akta kewangan. Yes, okay, correct. Puan. Basically, kalau kita nak try bagi faham kenapa wujudnya akta. Okay, which is peraturan, undang-undang untuk orang rakyat bersosial dan sebagainya. Kan? Untuk dalam keadaan yang harmoni. Contohlah, bila you hari-hari pergi kerja, okay, you akan nampak orang kata tendensi untuk berlaku kemangan tu sangat tinggi. So katakan you bawa kereta, orang langgar you. So dekat situ, you punya statement, you kata you betul, orang tu kata salah. So you kena ada pemutus di mana yang memberitahu siapa yang salah, siapa yang betul. Alright? Okay, Cik Asy okay ke? Okay. So that's why kat situ kita ada akta, di mana kita ada demand. Okay, demand. Sama juga macam yang kita ingin share di mana akta-akta wajib sebagai seorang pekerja swasta di Malaysia, iaitu kalau you guys memegang payslip, kita ada akta 4. Alright? Di mana untuk kecelakaan kat tempat kerja, penyakit dan sebagainya, you akan cover by the akta 4 Perkeso. Dan juga untuk pembuangan kerja retrenchment, kita ada akta 800. Untuk orang yang kerja sendiri kat luar sana macam e-hailing dan sebagainya, kita ada akta 789. Dan juga untuk takaful, kita juga ada akta di mana yang disediakan oleh Bank Negara Malaysia, iaitu Akta Perkhidmatan Kewangan, okay, Islam, IFSA 2013. So sebenarnya Cik Asri, benda ni sangat best. Alright. Since saya jadi takaful advisor, saya terfikir dengan satu which is satu cerita lah, di mana waktu tu ada satu provider A from the agent A, dia kata, hibah dekat provider kami ni lagi laju dia punya pampasan dia, esok dapat duit. So I was thinking like, oh my god, adakah ini yang kita perlu explain kepada orang untuk meyakinkan, you kena carut under ice sebab pampasan laju. How come you boleh cakap macam tu? Sebab dia adalah case by case. Kita tak tahu caruman dia aktif ke tidak, kita tak tahu coverage dia apa dan tidak. So that's why saya buka Akta Kewangan Islam ni, IFSA, di mana kalau you guys semua boleh buka dekat page 166, di mana section 140, jadwal 8. So dekat situ ada banyak sangat senarai dari segi kaedah pembayaran. Then you know, all the provider must be disediakan oleh satu akta. So tak ada, there is no such thing as you laju, you lambat. Semua akan mengikut compliance dengan betul. Alright? So that's why kat situ I rasa, ini memang sangat-sangat orang kata membantu kita bila untuk meyakinkan orang. Sebab kita ada rules and regulations yang di bawa, dan juga MTA selaku orang kata membantu, mengassistkan lagi untuk dari segi pemahaman tentang this akta lah. So saya bahasa pasarkan untuk saya sebenarnya kepada pencarum-pencarum kat luar sana, since that everyone know that I the ex-officer untuk SOKSO. So time tu saya fikir, ada benda yang tak cover, yang di bawah akta, di bawah takaful kita, which is IFSA, yang ada, yang tak ada dekat akta wajib. Okay, contoh, kita sakit, kena bencana, okay, kemoterapi, you nak buat dekat government, they got a long queue kat sana. Alright, kadang-kadang tak sempat nak pergi PCA, tukar pergi doktor, you dah meninggal dulu. Alright, so that's why you ada proactive prevention daripada situ, di mana takaful yang you ambil persendirian, di mana yang you bayar, dekat situlah wujudnya untuk you cut the queue, you nak give the best for you, kemoterapi, pampasan, one off, semua akan dibayar oleh takaful yang you ambil. So dia sangat tolong each other.
So as you guys aware, saya memang kerja sendiri. Okay. Saya juga pencarum Akta 789. Yeah. Di mana saya mengambil kesempatan ini untuk semua ejen kat luar sana boleh search Akta 789 apa yang boleh offer kita semua. Yeah. Tapi saya juga ambil plan takaful. The good thing bila kita takaful advisor, kita dah tahu dah plan mana yang sesuai untuk kita CSC. Yeah. Apa yang sesuai, apa yang kita go for the long term. So that's why alhamdulillah memang kebanyakan orang dah ada kesedaran untuk bertakaful. Tapi kebanyakan kita kat luar sana underinsured. Yeah. Di mana you pun tak tahu apa yang you carum. Betul. Apa yang, sebab tu banyak-banyak kes yang kat sana di mana tak cukup coverage dan sebagainya. So kita kena review balik. So that's why segala akta-akta ni adalah dari segi you guys boleh search and browser. Kat situ dah keluar dan Cik Asri. Segala, semua tu all access guna jari saja. Sama ada kita nak baca ataupun tak nak baca. So that's why jangan takut untuk bertakaful sebab kita ada akta yang menjaga kita semua. If let's say kita betul di tempat yang betul, kita akan dapat pampasan yang kita nak. Cumanya kita kena pastikan apa yang kita carum tu adalah coverage yang betul lah. Maksudnya macam compliance kita kena jaga. So that's why segala akta ni dah ada dekat depan browser je. Ya, betul. Menarik sekali. Oh, itu yang dimasukkan. Okey, sebelum kita terus lagi, cuba kita nak lihat ada ketidaksoalan daripada penonton di Zoom dan juga di Facebook. Belum ada lagi. Okey, baiklah. Saya nak bagi senario lah. I think yang ramai yang ini orang cakap kejadian memang berlaku di luar sana. Ramai yang di luar sana ambil ringan atas keperluan takaful, keperluan peribadi, diri sendiri, perlindungan untuk diri sendiri. Ini lebih-lebih lagi bagi mereka yang bekerja tetap, dia tak kiralah swasta, kerana kebanyakan employer akan menawarkan coverage perubatan, company benefit, perubatan yang tinggi dan sebagainya. Tak kurang juga bagi mereka yang bekerja kerajaan, sektor kerajaan juga, kalau nak masuk hospital, diorang selesa dengan menggunakan GL, guarantee letter kerajaan, which is senang. Mereka berpendapat ni, kebanyakannya mereka lah berpendapat yang tak payahlah takaful ni kan, perlindungan sendiri ni, dan apa lagi yang syarikat ni offer dah cukup kot yang kita dah ada sekarang ni, kerja employer dah bagi kan, buat apa nak bazir duit. Itu selalu, itu persoalan yang memang selalu orang yang di luar sana ada kan. Tetapi persoalannya, kenapa masih perlukan perlindungan peribadi walaupun majukan sudah memayungi pekerja-pekerja dengan manfaat-manfaat yang sedia ada, yang sedia ada. Bagi seorang ni lah. Okay, to be fact, coverage medical in terms of company dah tak macam dulu Okay. Every, orang kata setiap company dah shrink cut cost daripada 100,000 unlimited kepada 30,000 kepada 20,000. Makin lama dah makin shrink. So that is the fact. Okay. And even kerajaan pun menggalakkan kita untuk ada takaful sebab dia boleh dibawa potongan cukai lah. Di mana 3,000 untuk life, 3,000 untuk medical leave. Okay, Cik Asri, saya nak kongsi benda yang paling dekat dengan saya lah. Sebelum saya berhenti, sewaktu di zaman pandemik, ada seorang orang berinsurans yang saya jaga kes di bawah sok-sok. Dia kerja di Qatar, oil and gas. Okay, gaji besar dalam USD. Alright. So bila dia balik sini, setahun lepas tu dia kena dialisis. End stage renal failure stage 5, di mana dia kena dialisis setiap 3 kali seminggu. Okay. Duit pun hangus. USD you banyak mana pun, you akan shrink. Okay, di mana you akan bocor. You tak secure lah you punya fund dari segi saving you. The thing is kat sini Cik Asri, dia suami isteri. Bila saya call, saya tu pandemik, Assalamualaikum Tuan. Saya nak tanyalah, Tuan akan nak join tak saya punya program untuk balik bekerja? Okay, tapi dia kata saya tengah masih lagi dalam proses pemulihan dah. Saya orang sakit interaksi dia sangat demotivated. Okay, so that's why kita kena motivate dia. Kita kena berfikir macam mana cara dia berfikir. Nak jadikan cerita, wife dia mengikut dia dekat Qatar about like years. Dalam 5-10 tahun dekat sana. So bila balik sini, tahu tak apa yang suami dia minta buat? Dia kata, wife kena cari kerja semula, for the sake of company benefit untuk tanggung dependent suami dia. So I was shocked. Yang macam selama 10 tahun dah sekolah kat Qatar semua dengan karir yang sangat orang kata hebat. Bila balik sini, satu perlindungan pun tak ada, tak sempat nak ambil sebab dah sakit kritikal. So kiranya wife encik kena bekerja cari company lah. Yelah sebab kos tinggi lah puan. And then siapa nak bayar saya punya ubat-ubat semua tu. So sekarang ni saya memang minta bantuan sok-sok lah untuk 10 tahun yang caruman yang dia pernah mencarum dulu sebelum pergi Qatar.
The thing is kat sini, nampak tak begitu susahnya sampai orang terpaksa bekerja semula untuk dapat company benefit untuk bagi kepada suami. Itu kalau company dependent lah. But the thing is, dependent pun ada limit dia. Betul. Alright? Betul. Maksudnya, apa yang kita ada kat sini adalah for the sake of that. Dia nak. Maksudnya kalau tak ada company benefit, tak ada you punya persendirian, you kena guna duit you hangus. Betul. So that's why kenapa kita masih kena ada takaful persendirian. Selepas you bersara, kebanyakan company-company yang dahulunya dah tak ada dah cover kita selepas kita bersara. That is the fact and that is the reality. Bila you bekerja umur you 60, you punya KWSP memang dah banyak dah. Katakan 1 juta ke ratus ribu ke, tapi disebabkan you sakit, duit yang ada tu terpaksa keluar untuk kos perubatan you yang tak pasti. Kerja dah penat ni Cik Asri. Betul. Macam Cik Asri kerja pagi petang, pagi petang kan. Betul. Umur 60 anak kahwin, bagilah duit kahwin untuk tolong dia. Dalam sekali macam kos perubatan Cik Asri. So that's why kat situ gunanya takaful untuk backup the plan. But kena ingat, sebelum nak ada takaful, jangan ingat umur 60 kalau kita ada duit pun boleh membayar. Betul. Sebab takaful perlukan compliance, di mana kalau kita ada sakit, orang kata existing yang kita dah guna kat company benefit, I would say kemungkinan takaful pun reject kita punya permohonan. Ya, itu orang cakap pentingnya, perlunya ada kesedaran dan perancangan kewangan tu perlu bermula seawal mungkin dari umur remaja muda. Pada hari pertama ini orang cakaplah, hari pertama kita mula bekerja, menginjakkan kaki di bidang berkejaya. Saya rasa kesedaran tu perlu bermula pada waktu itu. In fact, saya rasa kesedaran itu perlu bermula dari awal. Betul. Daripada kita, orang cakap, di zaman remaja kita, perlunya kita, orang cakap, mula faham mengenai keperluan perlindungan. Betul. Kerana perlindungan ini, kita adalah merancang untuk masa hadapan kita. Betul. Ya? Macam Haja cakap tadi yang kata KWSP. Kalau bekerja semua orang ada KWSP. Tetapi statistik di KWSP menyatakan bahawa saving 1,000. ya, betul. Betul. Dia kata tak ramai yang kata boleh last until the first 7 years. Menakutkan ya. Menakutkan ya. Kita yalah umur 60, pension dah ada apa, patutnya kita orang cakap retired with freely, tetapi dengan orang cakap dengan hutang keliling pinggang dan dengan keadaan kesihatan, ini semua orang cakap menakutkan. Betul. Betul. Jadi perlunya, yang saya selalu bila saya cakap di dalam di dalam platform sebegini, perlunya ada kesedaran dan perlunya awareness, keperluan merancang kewangan dan faham mengenai keperluan diri anda dan juga untuk keperluan keluarga anda. Betul. Orang di sekeliling anda. Okey, saya tadi Syah dia ceritakan pasal mula-mula tadi dia introduce, dia kata is mom of 2 and also, tapi saya rasa Syah ni masih muda. Haja. Okey. Tu saya dah Haja. Haja ni masih muda, kan? Dan masih muda dan telah merangka untuk mengecapi kejayaan. Bagaimana Haja bolehlah untuk orang cakap memanggil penonton-penonton di luar sana, bakat-bakat muda, ya, supaya sedarlah dan supaya orang cakap boleh come join to the industry dan sama-sama kita bermuamalat. Ya, kita kan untuk memberi kesedaran pada orang ramai. Bagaimana rasanya kalau sebagai nasihatlah? Okey, tips dan juga kata ni kan. Sebelum saya berhenti kerja, saya memerhatikan ramai takaful advisor kat luar sana bila buat aktiviti dalam kata memancarkan awareness dan sebagainya. So that's why antara salah satu saya tengok bakat-bakat yang kat sana, ada yang head of department, ada yang last time kerja sebagai lawyer, ada yang kerja sebagai doktor, yang jump to this industry. So saya rasa macam terkesima. Mereka dah ada kerja dia, mereka dah ada bakat. So kenapa nak to jump to this industry? In terms of salary, of course it's unlimited because what you do, itu yang you dapat. Kalau you buat lebih, itu yang you dapat. Tapi you have to do right, okay? Supaya kita tak susah hati, alright? Kita tak susah kita nak sustain in the long term. So untuk kepada viewers out there yang baru rasa teruja macam nak tahu lebih pasal takaful, kita kena pilih agensi yang betul. Okay? Tapi in order untuk pilih agensi yang betul, kita kena make
our own business sikit lah. Alright, so dekat situlah you akan nampak agensi yang provide you orang kata training, agensi yang orang kata provide you sistem yang best kan. So that's why kat situ my agency which is Nabi Legacy sangat mementingkan compliance, sangat mementingkan. Kalau contoh kita punya group WhatsApp kan Cik Asri, kita selalu cerita kita bukan cerita pasal sale, kita selalu cerita pasal okay, case ni macam mana nak tackle, like macam sakit ni sakit tu, saya jadi takaful advisor dan jadi macam doktor dah. Selain itu everyday kita cerita pasal benda tu. So kepada yang kat luar sana yang rasa berminat untuk orang kata being a takaful advisor, you have orang kata you can create your own blueprint. Okay? Memang kita kerja di majikan yang ada gaji, sistem gaji dan sebagainya. Kalau ikut kehatian Cik Asri, saya tak nak pun lepaskan sok-sok. Tapi disebabkan it's a conflict of interest, so I have to release one. Sebab tu kat sini I have to create my own punya blueprint. So dengan program Get Busy yang ada sangat membantu. So kepada yang kat luar sana, belum lagi terlambat untuk anda jadi takaful advisor, di mana memang ramai, quantity is that. But when it comes to quality, macam mana pula? So that's why kita kena pegang quality, and insyaAllah dengan training, dengan a great leader yang ada, dengan sistem yang ada, dengan akta yang terpakai yang ada, semua tu orang kata dah terdapat dalam piawaian dah. Betul. So tak ada yang tipu. Kita bukan bisnes macam like jual barang satu tu je. Kata nampak kan. Kita jual benda yang tak nampak, tapi bila orang guna, orang akan rasa terkesan. So kepada viewers kat luar sana, if you think that you want to start your baby step in takaful, please, we are very welcoming to join us. Because at the end of the day, kalau mimpi tu tak cukup menakutkan anda, the dream is too small for you. Wow. Menarik. Dream big. Dream big. Cik Asri bolehlah join kami. InsyaAllah. Kita cerita belakang nanti. Baiklah, saya rasa Hajar ada persoalan juga. Okey, menarik. Ni pertanyaan di Facebook. Puan Hajar, mencari idea untuk menarik lagi perkongsian. Bagaimana? Okey, terlampau orang kata macam banyak idea tu. Mungkin maksud dia nak cari idea macam kita buat konten. Betul, ya mungkin. Sebab macam Hajar cakap, dia perlu konsisten kan? Mungkin. Actually, content awareness ni kita tak perlu nak bersiap. Sebenarnya dia menunjuk kepada aktiviti kita. Everyday kalau Cik Asri nak tahu, ramai yang DM Instagram from the different provider dan juga agent yang sama share the same value, which is kita nak share, spread awareness. Semua provider dia memberikan perkhidmatan yang terbaik dari segi plan, produk dan sebagainya. So dia perlukan wakil, which is kita yang dilantik untuk memasarkan dan mempromosikan benda tu. So benda itulah yang ada dekat research yang saya beritahu, which is takaful agent must foster public understanding of takaful. So dekat situlah menjawab soalan macam mana nak create the idea untuk buat awareness. Sebenarnya depan mata je Cik Asri. Like hari ni apa yang you guys share ni, pada hari ni yang you guys tengok Cik Asri yang handsome walaupun tak sihat ni kan. So you guys dah boleh share dah kepada kawan semua. I'm following this orang kata MPA, I nak share pasal benda ni. You just can share. It don't necessary for you to orang kata perfect. And lagi satu, saya juga collaborate dengan orang kata studio di luar, di mana Financial Faiz yang famous dekat TikTok tu. So viewers yang kat luar sana nak be one of the speaker, you guys are very welcoming, because Financial Faiz ni seorang figura yang sangat-sangat membantu dari segi orang kata bagi sistem, training dan sebagainya. So you just do for free, secara percuma saja. So that's why dah boleh start dah. Hari ni dah boleh start, dah boleh share. So insyaAllah the idea will come later, and right after that you akan immune and becomes habit sebenarnya. Ya, itulah penonton yang bertanya tadi mungkin tu dapat membantu. Dia perlu konsisten. Okey, ini saya rasa ini just komen lah. Idola saya sempat bergambar dengan beliau di Cerating. Tak tahu siapa lah tu. Itu I think dia punya one of the fan atau follower ataupun mungkin rakan sebaya. Okey. Komen di Zoom. Okey, pertanyaan. Pendapat Hajar sebagai takaful advisor, keperluan mengkaji akta sedia ada, X update adalah essential sebagai takaful agent sebagai technical knowledge in takaful industry. Setuju ya? Setuju. Ya. Kalau tengok kan, asalnya kita guna Akta Takaful 1984 dan dimansuhkan, di mana kita terbit lagi Akta Kewangan 2012, and then dah orang kata upgrade lagi 2013. So of course lah Cik Asri dia kena timeline, kan? Betul lah, dia kena seiring. So that's why kita ni sebagai pengguna takaful, kita kena start dulu kan. Apa yang saya start adalah buka polisi je Cik Asri.
So dekat situ lah saya belajar term tentang Chinlian. Okay, Chinlian is the best. Chinlian ni adalah akta dari segi untuk macam budak-budak, untuk dari segi HIPA. Kalau Cik Asri nak tahu, HIPA dia tak akan dapat 100% for the first year. Okay, dia ikut percentage. So that's why semua provider akan ikut the Chinlian. Sampaikan my husband pun dah immune dah. No wonder lah my kids ni main sana main sini, no wonder lah HIPA tak dapat penuh sebab Chinlian. Sebab dia tak tahu risiko bahaya dan sebagainya. So that's why itu kegunaan akta-akta yang ada. So I really hope that our sharing today is something give you some ideas untuk membantu korang untuk lebih yakin dengan apa yang kita expert, okay, supaya membantu untuk kita dalam dari segi rundingan bersama dengan kita punya prospek nampak lebih telus. Menarik sekali. Kita banyak kita dapat soalan actually daripada ni. Okey, tak apa. Risau. Saya tertarik sekali sebab saya rasa ini perbincangan kita amat menarik sekali. Dapat menarik perhatian penonton di sana untuk bertanya. Okey, berkenaan pendekatan sustainability, sustainability caruman, apakah cara Haja membantu prospek yang berminat dengan plan perlindungan tetapi ada financial restriction? Okey. Ini menarik. Financial restriction ni ada banyak sebab. Like mungkin sebabkan tak mampu nak mencarum ke, keadaan tight ke, ataupun contoh ada isu of like bankrupt ke, so kita tak pasti yang mana. Tapi let's say lah kalau kita ikut cerita kepada financial yang very tight, okay, maksudnya nak mencarum tak boleh. So that's why sebelum saya pergi ke arah caruman tu sebenarnya Encik Asri, saya ceritakan tentang structure of the plan. Structure of the plan ni saya belajar banyak daripada trainer saya, which is kat sini lah baru kita faham plan-plan yang standalone, plan-plan yang komprehensif. Dekat komprehensif Encik Asri ada rider-rider yang menarik lagi. Ada waiver. So that's why kepada yang kat luar sana kalau takut nak mencarum, jangan takut. Kenapa tau? Okay. Bila korang ada perkataan saving dalam plan anda, saving tu bukan untuk 100% untuk kewangan yang anda boleh bawa keluar. Tapi sebenarnya membantu anda sekiranya anda hilang punca pendapatan. Contohnya benda terjadi kat my husband Encik Asri, di mana waktu keadaan retrenchment, waktu keadaan pandemik dia dibuang kerja, kena retrench. So dekat situ our own punya takaful plan memang ada saving. Alright, so that's why bila dia hilang kerja, alright, kat situlah gunanya cash value. Dalam masa setahun, my husband cari kerja tak jumpa-jumpa. So dekat situ cash value yang ada selama setahun, I tak carum pun, I akan guna the cash value tu supaya dia sustain. Gunanya cash value. So, sebab bila pengguna kat luar sana tahu, dia akan rasa relief. Oh, okay, now I know. Because you know why Cik Asri gaji ni, kita semua ada gaji, betul lah Cik Asri gaji? Okay, saya ada gaji. Ada. So gaji ni ada dua benda je hilang gaji. Sama ada kita sakit kritikal ataupun kita hilang kerja. So that's why kalau kita hilang kerja, kita ada cash value. Okay, untuk sustain sementara kita nak carum balik semula. Let's say kalau kita sakit kritikal, dalam comprehensive plan kita ada waiver. Di mana takaful operator akan waive caruman you if let's say you layak untuk dapat rider waiver tu. Maksudnya takaful ni sangat indah. Sangat indah. Jangan takut tentang orang kata financial, orang kata restriction, sebab apa yang kita carum Cik Asri dekat kita punya plan, orang kata mana-mana plan, it's something yang contoh fixed deposit kita, dia tak memberikan pulangan yang 100%, orang kata pulangan dan sebagainya. So that's why kita kena carum kepada tempat yang betul. Bila kita nak guna, kita akan dapat return yang more than 100% because of pampasan sangat besar. Betul. Inilah salah satu tugas kepada perunding. Kerana educate orang di luar sana. Diorang takut. Diorang kata, I have a financial restriction, I tak mampu nanti. Kan? Tapi kita sebagai perunding yang sepatutnya educate dia ni, okay, kita ajar dan bawa dia apa yang dia perlu, dan itu yang kita provide. Betul tak? Kita jangan ambil kesempatan di atas ketidaktahuan orang luar. Because ini terjadi kat saya. Saya ni perempuan tau Cik Asri. Okay, betul lah, saya perempuan lain bukan saja. So, apa yang saya cakap adalah bila kita bawa kereta perempuan ni, kita tak boleh nak tahu enjin rosak, tang mana, semua tau Cik Asri. So that's why saya pernah pergi satu bengkel ni, saya punya aircon masalah. So saya tak tahu aircon ni masalah dari segi apa. Sebabkan saya perempuan, si komen ni macam ambil kesempatan dia macam, okay nak ketuk perempuan ni lah, nak ketuk ni lah. Lepas tu kata, oh ini akak punya ni masalah. Bila saya check, dia tak on saya punya aircon. So dekat situ saya marah. Okay, saya tak tahu. Sebabkan awak tahu, awak ambil kesempatan ke atas saya. This is not, orang kata right. So that's why benda tu kita kena implement kita as a takaful advisor. Jangan ambil kesempatan ke atas ketidaktahuan kita punya pencarum. Pencarum kita semua pandai-pandai. Semua pandai-pandai. Because
ada satu part waktu saya ceritakan supervisor waktu minggu pertama, saya tanya one of the senior in my agency lah, saya cakap, okay, kita ni nak orang kata buka polisi tak untuk klien kita? And dia kata, alamak, klien tak nak tahu banyak pasal benda ni Hajar, so tak payah buat. Dia kata. So kat situ saya rasa, this is wrong. Kalau klien tak nak tahu, mungkin sebab kita yang tak nak bagi tahu. So that's why kita kena guna bahasa yang senang untuk mudah faham. Daripada situ saya cakap, no, I have to start, I need to open my policy, so I kena buka. By hook or by crook, diorang kena tengok. That's it. Dekat situlah saya dapat kualiti punya pencarum. Bagus sekali. Itulah dia kata, yang penting sekali ni educate people dan kita bershare pengalaman, bercerita dengan orang apa. Kadang-kadang orang ni reject first kali dah datang, saya sebab masih ada connotation yang nak menjual. So patutnya daripada awal tadi kita dah cakap connotation untuk menjual ni kita perlu ubah. Ya kan, saya datang ni adalah untuk bersharing, untuk memberikan maklumat. Okey, tadi Pak Hajar ada cerita pasal cash value yang apa semua. Ada juga orang di luar sana, ini technical sikit lah, dia tanya, apa maksud cash value? Mungkin orang tu nak kan. And then dia kata, boleh withdraw certain percentage ke? Dia katakan. Tu. Soalan tu. Kita tak boleh menceritakan secara detail. Kalau anda kat luar sana nak tahu in detail, kalau anda seorang agent, anda boleh get back to the leader. And if let's say kalau anda seorang prospect, you are very welcoming, just DM me and approach me, I akan share dekat you guys capital A, B, Z, what's the purpose. It's not about the cash value saya share, tapi lebih daripada itu. Secara dasarnya cash value ni adalah duit yang kita bercarum dalam takaful sebagai peserta tabaru, di mana duit yang ada tu pergi kepada wakalah, kepada commission agent dan juga kepada orang kata tabarut charges, and the rest tu akan disimpan kepada cash value dalam tu. So that's why kebanyakan pada tahun yang ke-6 cash value kita memuncak naik sebab kebanyakan commission dah tak ada dekat agent. Sebab tu kat sini agent akan servis kepada klien untuk seumur hidup polisi. Walaupun 6 tahun saja commission dia dapat. Tapi kat situlah gunanya cash value, di mana menolong anda untuk memastikan sustainability, di mana kan untuk pastikan medical card tu secara aktif dan boleh guna walaupun anda lambat mencarum. Betul. Okey, itu sekali secara ringkasnya, secara ringkas dan pantas Puan Hajar berkongsi maklumat. Okey, banyak Hajar cakap soalan. Tapi tak apalah. Saya rasa due to the timing, saya rasa kita lihat 2 soalan terakhir mungkin. Boleh? Boleh ya? Yang boleh ke? Kita kena habiskan juga ni sebab kita untuk menghargai penonton-penonton kita pada hari ini dan kemusykilan mereka, saya rasa lebih baik kita rungkaikan kemusykilan mereka itu. Okey, baiklah. Hajar, macam mana nak counter dengan klien kalau diorang tak nak consultation tapi hanya mahu quotation je? Okey. Benda tu biasa, alright? Bila, ini saya punya GM yang saya sangat hormati, which is Ahmad Umaizi. You guys boleh search nama Facebook Ahmad Umaizi. So dia kata setiap orang yang masuk prospek kepada kita yang minta quotation itu adalah pintu rezeki. Alright? Tapi kita kena start daripada awal. Quotation dia memang minta, terus nak generate. Adakah generate quotation tu adalah bagus? Itu kena ada question mark that. Macam saya cakap kat my husband lah, I think that I want people that demand for my consultation. Adakah beraninya macam I baru start dah cakap macam tu? Tapi sebenarnya kita boleh cakap dengan secara baik. Contoh kita counter macam ni, salam puan, dia cakap, saya ni sebersalah nak buat quotation sebab plan banyak. Saya tak tahu awak nak pakai long term atau pakai short term. Awak nak produk yang hybrid, standalone atau comprehensive. Saya takut saya salah, orang kata like propose kepada plan yang tak boleh, orang kata tak sesuai untuk awak in the long term. So apa kata kita try consult dulu, puan rasa macam mana? So kita cuba, janganlah macam terus cakap, you nak I kena consult, memang tak lah kan. So kita kena, orang kata bagi dia credit, interest. Plan ni banyak ni puan, takut ni nak propose kan, ada plan ni, plan tu, plan ni. So apa kata ambil tahu dulu. Yang paling penting Cik Asri, layak ke diorang ni? Layak bukan dari segi kewangan, tapi dari segi kesihatan. Maksudnya tante dia ada asma attack, dia ada ulcer, semua kan, dia ada pelut. So kat situ lah kita nak check compliance. Boleh counter. Sebelum kita dah pergi kepada quotation, saya nak check awak layak tak, sejauh mana kelaikan awak untuk bertakaful. Boleh kita consult? Kita guna macam tu. Betul. Contoh macam Cik Asri, Asri kod kesihatan. Okey. Kita kena telus lah. Itu yang orang cakap, kalau apa kena telus. Ini kita tak nak orang cakap di kemudian hari timbulnya sebarang permasalahan yang itu timbulnya isu menipu lah, tak nak bayar whatever. Kerana di awal tu sendiri tiadanya ketelusan dan transparansi tu. Alright. Saya rasa ini mungkin last question lah ya. Macam mana kalau klien tu cuma mampu untuk mencarum stand alone plan? Apa advice Hajar untuk klien tu?
normally sebab tu kita go for the structure of the plan. Kalau dia memang normally standalone ni sesuai untuk orang yang baru start kerja yang tak stable lagi HSC ataupun yang anak-anak ramai dia sesuai standalone. Tapi if let's say lah that is the only orang kata plan yang ada for standalone, it's okay, just go on. Kebanyakan orang kat luar sana bila ambil standalone dia tak tahu berlaku step up kedai kacang rumah dekat table polisi. Sebab tu kita kena bagi dia awareness, oh this is the step up plan, akan berlaku kenaikan. Kalau dia dah tahu, dia dah ready, dia dah okay dah. Alright? So bila dia ambil, dia dah bagi satu orang kata, mak, okay, I punya plan ni standalone ni. So kalau aku yakin sikit lagi nak tambah lagi RM30, mungkin aku can go for the comprehensive. At least ada cash value, saving dan juga waiver. Tapi kalau let's say dia memang just boleh carum standalone je. Don't worry, you focus on that standalone at least berapa lama yang you boleh carum, setahun ke 2 tahun, and then you dah ready dah. I nak comprehensive after I boleh go. At least whatever it's happened today, you ada stand-alone plan. Yang ada safety net untuk you. Alright, di mana kalau let's say you ada stand-alone, tahunan limit RM100,000. You boleh usah hospital mana yang boleh bagi you orang kata rawatan kos perubatan yang sesuai dengan you punya limit. At least you ada RM100,000 Yasri. Kalau you tak ada langsung, susah pula. So that's why at least you better ada, you aware dengan kegunaan stand-alone, dan kebanyakan klien akan rasa jatuh cinta because of dia rasa, oh I want to give more, I nak go for the long term. Okay Eja, I'm ready nak ambil comprehensive. Itu yang selalunya buat. So jangan takut untuk orang kata berkonsultasi. Plan ni banyak. Kadang-kadang you rasa nak ambil yang murah, bila you dah start consult, oh now I know apa yang agent ni bagi tahu, I nak comprehensive lah, at least the lowest contribution tapi ada saving dan juga waiver. Then I feel orang kata a peace of mind. Cantik sekali orang cakap kupasan dan kesimpulan Eja bagi jawapan kemusykilan bagi persoalan daripada penonton-penonton kita. Baiklah, sidang penonton, kita tahu ada lagi 2-3 soalan lagi yang tak terjawab, tapi tak apa, mungkin selepas ni offline mungkin kita ajar mungkin boleh cuba dia jawab secara online ke apa, senang je sekarang ni. Betul kan? Tak perlu pun nak apa, kita boleh je online. Baiklah, hampir sejam kita bersiaran. Sekejap je masa kan berlalu. Banyak perkongsian dan juga kupasan yang telah kita cuba sampaikan dan kongsikan bersama penonton kita pada hari ini. Baiklah, secara dasarnya apa yang dapat disimpulkan di sini, bagi saya dalam kita mempromosikan produk-produk takaful dan juga kepentingan perlindungan dan juga kepentingan merancang kewangan, kita secara tidak langsungnya juga kita menyampaikan mesej kepada mereka di luar sana, mesej dakwah dan mempromosikan muamalat Islam. Itu yang penting. Dan kita juga dapat simpulkan, walau dalam keadaan ekonomi yang goyah, tidak stabil, kerjaya di bidang ini terus berkembang. Dan telah terbukti ianya memberikan orang cakap imbuhan-imbuhan yang memberangsangkan. Baiklah, sebelum kita menutup siaran kita pada hari ini, kita tenang-tenang sikit ke apa ke, atau bagi penutupan lah. Penutup dulu ya. Okey. Saya suka ada satu ucapan daripada Presiden Soekarno Indonesia. Dia kata berikan saya 10 orang pemuda dan secara saya akan gegarkan dunia. So dekat sini kalau kita nak jadi rumput, Cik jadi rumput hijau yang menyejukkan pandangan mata. Kalau kita nak jadi kayu, jadilah kayu jati yang tinggi nilainya. So kalau nak jadi takaful agent, takaful advisor, jadi orang yang betul-betul ada satu perasaan empati yang mendapat. Supaya anda tahu di tempat pihak pengguna, sebab orang yang tahu Syarumah tu datang daripada mungkin seorang kelindan lori. Seorang housewife yang suami dia dialisis yang mengharapkan bantuan kata yang wajib. Ataupun seorang anak yang hanya ada satu ibu tunggal, tak tahu yang dah kematian suami. So Syarumah satu situ sangat penting, Cik Asri. So dah jadi takaful agent, tak terlalu lambat untuk anda semua start daripada mula, start all fresh all again. InsyaAllah saya doakan untuk semua viewers kat luar sana, regardless company Prudential, company Great Eastern, company FWD, Hong Leong, dan sebagainya, Zurich. Anda boleh berpihak memberikan impak yang besar kepada ejen kat luar sana untuk kita tukar persepsi bahawa takaful ejen adalah kerja yang sangat-sangat mulia. Cantik sekali pengakhiran yang orang cakap, yang notes akhir itu yang mahal tu. Orang cakapkan kerjaya di bidang takaful ini adalah satu kerjaya bidang yang mulia.
Menarik sekali. Sebab tadi kita cakap kan, it's in a way kita berdakwah. Betul. Baiklah. Okay. 2 minit terakhir, mungkin kita boleh ada game sikit ke? Boleh tak? Oh, Untuk saya tenang-tenang. So, saya sebenarnya di sebaliknya saya Baiklah, ini baru yang kita bawakan di dalam Takaful High Five kita pada hari ini. Selain kita membincangkan mengenai topik-topik mengenai kewangan Islam, takaful sebagainya, kita juga orang cakap secara santai, kita ni naklah orang cakap bersama tetamu jemputan kita kan, untuk orang nak tahu lebih lanjut. Mungkin tadi mula-mula kita dah perkenalkan, ini saya nak bagi soalan, mungkin dari situ orang dapat tahu. Risau. Tak perlu risau. Okey, rapid fire question. Okay, sure, Boleh? let's go. Boleh? Right, okay. Okey, pilih satu jawapan, Puan. Okay. Kekayaan atau kebahagiaan? Kebahagiaan, Siang atau malam? malam, Drama Korea atau filem Amerika? Korea, Memandu atau terbang? memandu. Makan di restoran atau masak di rumah? No, restoran. I think yang masak my husband. Oh, wah, he must be a good cook. Yes, dia memang kalau saya yang masak, dia akan cakap, Hajar, potong tak cantik, bawang untuk klok. Dia ni. Alright, lagi yang sekarang ni jawab dengan satu kataan. Okay, Tadi okay. pilih ya. Okay. Apakah warna kegemaran? Merah, Apakah makanan kegemaran? my husband punya masakan. Siapakah hero anda? My mom. Jenis kereta idaman? Tak ada. Chelsea. Tak ada? Tak ada. Wah, ini orang cakap. I'm not into that materials. Okay. InsyaAllah. Yes. InsyaAllah, setelah mencapai apa kejayaan ini yang kita orang cakap, bukan itu yang kita cari materialistik atau whatsoever, tetapi perjuangan kita di dalam bidang takaful dan industri ini yang amat penting. Betul. Baiklah, terima kasih sekali lagi Puan Hajar kerana sudi. Sangat Tak ada. Dia- akan Cik Asih sihat. Alhamdulillah, amin. Sebab saya memang tadi tak berapa sihat, tapi bila dengar Hajar bercerita apa semua, saya jadi orang cakap, tak apa, saya boleh bertahan selama ini. InsyaAllah. Baiklah. Okey, bagi penonton di luar sana, terima kasih kerana sudi bersama segmen kita pada hari ini, dan nantikan episod seterusnya pada minggu hadapan di platform yang sama. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik.